Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Jadi pada hari ini kita akan menyelesaikan soalan untuk tajuk tolak unit masa untuk sambungan dari muka surat 165 bagi nombor 2. Jadi pada hari ini murid-murid boleh rujuk bahagian cuba ini. Kita akan buat soalan nombor 2A hingga G. Soalan 2A, cari beza tempoh. Beza ini merujuk kepada operasi tolak. Jadi untuk A, 5/6 jam akan tolak 13 minit. Jadi berapa minit? Untuk menjawab soalan ni, kita tengok dulu kedua-dua nombor ataupun yang diberikan. 13 minit, so tak ada masalah. Yang kita perlu tukarkan ialah 5/6 jam. Jadi 5/6 jam ni kita kena tukar berapa minit. Jadi kita perlukan satu pernyataan atau penukaran unit. Kita tahu kita cakap satu jam berapa minit. Okey. So kita tulis tu 1 jam bersamaan. Okey, kita akan tulis 60 minit. Okey. Saya dapatkan 60 minit. Itu kenyataan yang kita kena tahu. Jadi kalau nak tukar jam ke minit, kita perlu mendarab. Mari kita darab. So cara dia, kita salin dulu 5/6 jam. Kita tukar ni 3 minit, tak ada masalah. So kita akan buat 5/6 akan darabkan dengan 1 jam 60, maksudnya jam nak ke minit kita akan darab 60. So kita akan darab 60. Apa kita buat? Kita akan silangkan 6 dengan 60, yang mana kita akan boleh dipermudahkan sifir 6. Jadi 6 kali berapa jawapan 6? 6 kali 1. 6 kali berapa? 60. 6 kali 10. Kemudian kita darabkan 5 dengan 10. Jadi sudah pastilah jawapannya ialah 50. Jadi kita dah dapat dah. Untuk 5/6 jam ni ialah 50 minit. Kemudian kita buat apa? Kalau tengok ayat tu, kita tukar minit. Jadi 50 minit tolak 13 minit. Jadi kita buat sekali lagi bentuk lazim untuk penolakan. So tulis tu 50 minit. Dan tolak 13 minit. Sekarang kita tolak, sifar tolak 5 tak boleh, pinjam jadi 10, ni jadi 4. Jadi 10 tolak 3, 7, 4 tolak 1, 3. Jadi kita dapat jawapan untuk soalan nombor 2A ialah 37 minit. Seterusnya kita pergi pula soalan B. 1 jam 40 minit nak ditolak kepada sifar perpuluhan 5 jam. So yang bahagian pertama ni tak ada masalah sebab dia dah bagi dah jam dan minit. Cuma kita perlu tukarkanlah 1 jam ni berapa minit. So kita tukar ni 1 jam berapa minit, iaitu 60 minit. Yang kedua ini dalam bentuk perpuluhan. So ini juga kena tukar kepada minit. Jadi seperti soalan yang pertama tadi, kita perlu tulis satu penukaran unit, iaitu 1 jam bersamaan 60 minit.
Jadi kita jawab dulu bahagian pertama. 1 jam 40 minit ini berapa minit? So, apa yang kita perlu tukar? Okey, 1 jam ini berapa minit tadi kita kata? 60 kan? Jadi apa kita buat? 60 kita akan tambah 40. So, kita tulis sini 60 tambah 40 minit. So, kita tambahkan sifar tambah sifar, 6 tambah 4, 10. Okey. Jadi kita dapat 1 jam 60 minit ni ialah 100 minit. Okey, kemudian yang kedua pula, sifar 0.95 jam ini kita perlu tukar dalam minit. Jadi nak menukarnya seperti soalan satu tadi, kita akan mendarab dengan 60. Jadi kita akan ayat matematik dia, kita tulis tu sifar, sifar perpuluhan 95 akan darabkan dengan 60. Okay, seperti sebelum ni saya kata, kalau mendarab 60 ni lebih sebab ada sifar kat belakang. So, kita akan gerakkan titik perpuluhan itu menjadi 95. 1, 2, jadi bergerak 2 kali. So, nombor dia ialah 95 akan darabkan dengan 60. Jadi 60 ni kita darab cuma darab 6 saja. Sifar tu nanti dulu. Okay, so kita buat 95 kita akan darabkan dengan 6. Okay, apa jawapan dia? 5 kali 6 30. Kemudian 9 kali 6 54. 54 tambah 3, 57. Okey, jadi kita dapat jawapan dia 570 minit. Tetapi kalau kita tengok sini, kita sudah menggerakkan titik perpuluhan sebanyak 2 kali. Okey, sebelum tu, ini kita tak tambah lagi sifar. Okey, so tambah satu sifar sini. Okey, jawapan dia 5700 minit. Okay, kita akan menggerakkan 2 kali titik perpuluhan. So, kita akan gerakkan 1, 2. Jadi, kita dapat sifar perpuluhan 5 jam ini ialah 57 minit. Kemudian, langkah ketiga, okay, ini A, B. Langkah ketiga, C ini iaitu kita tolakkan. 100 minit tolak 57 minit. Okay. 1 sifar tolak 57. Okay, kedua-dua ni sebaik-baiknya kita tulis daripada awal unit dia. Sebab kadang-kadang kita terlupa nak letak unit bila kita mengira. Okay. Kita tolak. Okay, so sifar tolak 7 tak boleh jadi 10. Ni jadi 9 dan ni habis. Okay. Kita letak 10 tolak 7, 3. Dan 9 tolak 5, 4. Jadi kita dapat jawapan untuk soalan B 43 minit. Okey. Kita sambung lagi seterusnya soalan C yang mana 2/3/8 hari tolak 1 hari 2 jam dan berapa hari berapa jam. Okey, kita tengok yang sini tak ada masalah. Yang nombor di belakang 1 hari 2 jam kita dah tahu dah. Yang jadi masalah ialah 2/3/8 hari. Okey, so saya bulatkan. Yang mana 2/3/8 hari ini kita perlu tukar kepada jam dan hari lah. So tapi baiknya kita tukar jam dululah. Okey, so kita akan buat macam mana? Kita akan buat satu kenyataan yang mana satu hari bersamaan 24 jam. Okey. So kita buat soalan soalan C ni Okey, macam mana cara dia?
Baiklah, kita akan tukarkan 2/3/8 hari ini berapa jam. Okey. Itu kalau kita nak tukar jam. Tapi kalau kita tengok sini 2/3/8. Okey, so saya tulis 2/3/8 ni ialah nombor bercampur, okey. So dia adalah 2/3/8. Hari ni kalau kita asingkan, kita mendapat saya asingkan, kita mendapat dua perkara lah. Maksud saya ialah 2 tu 2 hari, okey. Dan 3/8 tu 3/8 hari. Okey, so sini 2 hari. So kalau kita cerakinkan ni 2 hari. Dan yang kedua ialah 3/8 hari. So yang kita nak tukar ialah 3/8 hari ni berapa jam. Okey, so ini memang 2 hari sebab soalan nak berapa hari kan. So ni 2 hari, 3/8 hari ni kita akan tukarkan berapa jam. Jadi cara dia kita buat 3/8 kita akan darabkan dengan, okey macam ni. 1 hari berapa jam, 24 jam. So kita akan darab 24. Okey, jadi kita akan pemudahkan 8 dengan 24. Ada sifir kat situ, iaitu sifir 8. 8 kali 1 dan 8 kali 3. Kemudian kita akan darabkan 3 dengan 3. Jadi kita dapat jawapannya ialah 9. Jadi kita dapatlah sini 9 jam. Okey, kemudian berapa hari? Ni memang 2 hari kan. So kita turunkan sini, saya turunkan. So kita dapat 2 hari dan 9 jam. Bagi 2/3/8 hari itu. Okey, ini pengasingan, okey. So pengasingan ni 2 hari dah sebab dia nombor bercampur. Kalau pecahan saja, kita buat macam ni lah kaedah ni Okey, kemudian kita nak tolak 1 hari 2 jam. Ini 2 hari 9 jam. Jadi kita boleh buat bentuk lazim terus. Okey, macam mana? Okey, kita akan buat 2 hari 9 jam akan tolak ni 1 hari 2 jam. So tolak 1 hari 2 jam. So kita garis dan kita tolak. 9 tolak 2, 7. 2 tolak 1, 1. Jadi kita dapat menjawab soalan C, iaitu 1 hari 7 jam. Okey, mudah saja. Okey, kita sambung soalan D. Kali ini dalam bentuk nombor perpuluhan kat depan ni 1.375 hari tolak 4 jam. Jadi dia tanya berapa hari dan berapa jam. So penting untuk kita tukarkan yang depan ni, iaitu 1.375 hari ni berapa jam. So cara dia macam mana kelas? Cara dia seperti biasa, kita perlu tahu penukaran unit. So hari per jam. So unit yang kecil ialah jam. Jadi kita tulis 1 hari bersamaan 24 jam. Okey. Yang belakang tu 4 jam, tak ada masalah. Yang depan ni kita kena tahu berapa jam lah. Okey. So cara dia macam mana? Okey, macam ni. Kita tulis ni 1.375. Kita akan darabkan dengan 24. Okey. So kita akan darab 24. Okey, ini kita tak perlukan gerak titik berpulang sebab kita boleh tulis kat bawah ni tu. Okey. Jadi kita buat bentuk lazim terus. Saya buat tengah sikit. Takut ada nombor kat depan nanti. So kita akan buat 1.375 akan darabkan dengan 24.
Oleh kerana kita mendarab nombor kumpulan dengan nombor bulat, so tidak ada pergerakan. Jadi kalau tak ada pergerakan titik kumpulan, kita kena tulis siap-siap macam ni. Okey, sekarang kita akan mendarabkan dengan 4. So, ni darab 4. 45 darab 4, 20. 7 darab 4, 28. Tambah 2, 30. 3 kali 4, 12. Tambah 3, 15. 1 kali 4, 4. Tambah 1, 5. Okey. Kemudian kita akan mendarab pula dengan 2. Sini darab 2. Okey. Jadi 2 sini 5 kali 2, 10. 7 kali 2, 14. Tambah 1, 15. 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. 1 kali 2, 2. Kemudian kita tambah. Ini sifar 10, 7 tambah 5 dan 1, 7 tambah 6, 13. So, ini 1 tambah 2, 3. Jadi kita dapat 33 jam. Okay, 33 jam akan tolak 4 jam. Okay, so saya tulis sini dulu. 33 jam. Kemudian kita akan tolak 4 jam. Kita akan buat untuk lazim. 33 jam. Akan tolak 4 jam. Tiga tolak 4 tak boleh. Jadi 13. Ini jadi 2. 13 tolak 4, 9. Dan ini 2. Jadi kita dapat 29 jam. Okay, namun demikian, 29 jam ini sudah melebihi 24. Jadi kita akan buat macam mana? Kita akan tolak 24 pula. Okey, jadi kita dapat sini 5 jam. 5 jam ini yang tinggal. Kerana apa? Kerana satu hari sudah diberi kepada unit hari. Jadi kita dapat satu hari 5 jam untuk soalan D. Okey, mudah saja. Okey, kita sambung soalan E. Okey, 9, 7 per 10 dekad. Tolak 2 dekad dan 3 tahun. Jadi dia tanya berapa tahun pula. Okey, so kat sini ada dua-dua permasalahan. Permasalahan pertama dalam bentuk nombor bercampur dekad. So ini kita kena tukar kepada tahun. Manakala yang kedua ini juga kita kena tukarkan kepada tahun. Okay, so saya petakkan. Okey. Okay. Dan kedua-dua jawapan ini kita akan tolaklah antara satu cari beza dia. Okey. Okay. So kita buat yang pertama dulu. 9, 7 per 10 dekad ini berapa tahun? Tapi kita kena tulis dulu persamaannya dahulu. Penukaran unit iaitu 1 dekad bersamaan 10 tahun. Okey, sekarang kita akan mendarabkan 9, 7 per 10 kepada 10. Tetapi kita tengok ini ialah 9, 7 per 10 ini kita boleh buat cerakinkan. Okey. Ataupun sebab dia tak ada tahun dan dekad kan, jadi kita buat apa pecahan tak wajar lah, senang untuk kita darabkan dengan 10. Okey, so saya tulis dulu 9, 7 per 10 kita akan darabkan dengan 10. Okey, so cara dia pertama 9, 7 per 10 ni kita kena darabkan 10 dengan 9. Dan jawapan dia akan tambah 7. Jadi nombor yang baru 10 kali 9, 90. 90 akan tambah 7, 97. Jadi kita dapat 97 per 10. Kita akan darabkan dengan 10.
Okay, kemudian kita silangkan 10 dengan 10. Sudah tentu ada sibling 10. Ataupun sifar dengan sifar, kita boleh pemudahkan. Jadi kita potong saja. Jadi ini kita jawapan dia. 97 ni akan darab 1. Dan dia akan jadi nombor tu juga. Iaitu 97. 97 apa? 97 tahun. Okey, ini permasalahan pertama. Masalah kedua, 2 dekad 3 tahun itu berapa tahun? So, saya tulis dulu 2 dekad. Okey, so tulis sini 2 dekad. Kemudian 3 tahun. Okay. So, 3 tahun ni memang 3 tahun lah. So, 2 dekad ini berapa tahun pula? Jadi, kita akan buat macam mana? Kita tukarkan saja 2 dekad ni. Berapa tahun, okey? Yang 2 dekad. Jadi, kalau 1 dekad itu 10 tahun. Kalau 2 dekad, maka kita dapat 20 tahun. Kemudian, kita akan tambahkan dengan 3. Jadi kita tambah jadi 23 tahun. Okey. Okey, kemudian kita apa? Kita akan tolak. Kita tengok sini, kita tolak kan? Itu tolak. Jadi kita buat sekali lagi bentuk lazim. Nampak ada 3 masalah. Okey. So untuk langkah terakhir kita tolakkan 97 akan tolak 23 tahun. Tahun. So kita tolak. 7 tolak 3, 4. 9 tolak 2, 7. Jadi kita dah menjawab soalan untuk E. Jawapannya ialah 74 tahun. Kita sambung pula soalan seterusnya, soalan F. 8,1 dekad tolak 27 tahun. Jadi berapa dekad dan berapa tahun? Kita tengok dulu permasalahan kat sini yang kita perlu tukarkan. Kedua-duanya, kalau tengok sini dah jadi tahun. So, ini kedua-duanya kena jadi tahun. Jadi, 8,1 dekad ini kita akan tukarkan kepada tahun. Okey, so cara dia seperti biasa. Kita tukar dulu penukaran unitnya. Kita kena tahu 1 dekad bersamaan 10 tahun. Okey. Jadi cara dia, kita akan mendarabkan nombor perpuluhan itu dengan 10. Okey. 8. Okey, ni F 8,1 akan darabkan dengan 10. Okey. Seperti sebelum ni, saya kata kalau mendarab nombor perpuluhan dengan 10 atau 100 atau 1000, kita boleh gunakan kaedah pantas dengan kita menggerakkan titik perpuluhan ke kanan. Okey, kita tengok sini ada 10, ada 1 sifar, maka kita gerakkan sekali ke sana. Okey, jadi kita dapat jawapannya iaitu 81. Perpuluhan sifar lah, perpuluhan sifar. Jadi dia ialah 81 lah maksud saya, okey. Jadi 81 apa? 81 tahun. Okey, kemudian kita buat apa? Okey, kita akan tolak 27. Okay, so kita akan tolak 81 tahun tolak 27 tahun. Tolak 1 tolak 7 tak boleh, pinjam jadi 11, ni jadi 7. So 11 tolak 7 4, 7 tolak 5 2, 5. Jadi kita dapat 54 tahun. Okey,
adakah kita sudah menjawab? Tidak. Kenapa? Kerana jawapan dia perlu ada dekad dan tahun. Kita tengok sini 54 tahun. Maka dia sudah melebihi 50 tahun dah tu. 1 dekad 10 tahun. 2 dekad 20. 3 dekad 30 tahun. 4 dekad 40. So 5 dekad 50 tahun. Jadi kita akan tolakkan 54 dengan 50. Jadi kita dapat baki kat sini 4. 4 apa ni? 4 tahun. Maka berapa dekad? Okey, 50 tahun ini ialah 5 dekad. 5 darab 10, 50 kan? So kita dapat 5 tahun kat sini. 5 dekad. Okey, so saya turunkan sikit. Jadi kita dah menjawab soalan yang F, iaitu jawapannya ialah 5 dekad 4 tahun. Okay, kemudian kita pergi pula soalan G. Soalan G kata, soalannya 2 abad 4 dekad tolak 1/1/5 abad. Jadi dia nak berapa dekad? Okay, jadi kita perlu menukar kedua-dua soalan nombor ini kepada dekad lah. Okay, so ini kita kena tukar dekad. Yang ni tak ada masalah. Yang kedua ni juga kita tukar dekad. Okay, jadi kita tulis dulu persamaan dia. 1 abad bersamaan 10 dekad. Okay, itu persamaan yang kita kena tahu. Okay, so kita akan buat dulu yang pertama. Okay, yang pertama 2 abad 4 dekad. So saya tulis dulu bagi nampak G. 2 abad 4 dekad. Kita perlu menukar kepada dekad. Okay, kalau kita tengok sini 4 dekad, so tak ada masalah. Memang 4 dekad lah. Kita akan tukarkan 2 abad ini berapa dekad. So kita akan tukarkan. Kita akan tulis nombor yang baru bagi abad ini berapa dekad. Jadi cara dia ialah, okay, so ni 1 abad 10 dekad. Kalau 2 abad, jadi 2 ni kena darabkan 10. Jadi kita dapat 20 dekad. Okay, so tulis ni 20 dekad. 20 dekad. Yang ini memang 4 dekad. Jadi kita akan buat apa? Kita akan tambahkan saja. Jadi kita dapat jawapan yang terakhir. 2 abad 4 dekad ni ialah 24 dekad. Untuk masalah yang pertama ni. Okey. Okay, masalah kedua ialah nombor bercampur nak ditukarkan kepada dekad. Jadi kita akan tulis dulu 1/1/5 ni 1/1/5 abad ni nak digantikan kepada dekad. So kita kena darab berapa? Darab 10. Okey. Okey, jadi seperti biasa untuk menjawab soalan ni, nombor bercampur ini kita kena tukar kepada pecahan tak wajar. Yang mana bawah dengan besar ni kita akan darabkan. Kemudian kita akan tambahkan dengan nombor atas ataupun pengangka. Jadi 5 ni kita darab 1, jawapan dia 5. Okey, 5 ni jawapan 5 akan tambah 1, jawapan 6. Jadi kita akan tulis 6/5. Kita akan darabkan dengan 10. Okay, kemudian kita akan permudahkan 10 dengan 5. Ada sifir 5 kat situ, iaitu 5 kali 1 dan juga 5 kali 2. Okay, kemudian kita buat apa? Kemudian kita akan darabkan 2 dengan 6. Jadi kita dapat jawapannya ialah 12. So 12 apa? 12 dekad. Okay, kemudian kita buat apa? Okay, kita akan tolak.
Ni, tolak. Jadi maksudnya jawapan yang ni, yang kita dapat 24 dekad, kita akan tolakkan dengan 12 dekad. Okay, tujuan kita buat ni untuk kita samakan unit. Bila dah sama unit, dekad dan dekad, kita boleh tolak. Okay. So, kita buat bentuk lazim sekali lagi. 24 dekad tolak 12 dekad. Ada orang tanya, cikgu, kenapa nak guna tulis unit, cikgu? Okey, saya cakap tentang kertas kertas penyelesaian kertas 2. Bila kertas 2, kita kena tulis unit lah. Okey. So, kalau kertas 1 tak ada masalah, kita nak mencuri masa, kita tak tulis unit kat sini. Tapi kertas 2, kita kena, bila menjawab kena ada unit. Untuk kita jangan kita terbiasa lah. Okey, so kita tolak. 4 tolak 2. 2 tolak 1. 1. Jadi kita dapat jawapannya ialah 12 dekad. Okey. Itu sahaja untuk soalan G. Okay, sekarang kita sudah menyelesaikan untuk tajuk tolak unit masa bagi nombor 2 hingga G. Jadi yang baik itu daripada Allah SWT dan yang tak baik itu adalah kekurangan cikgu sendiri. Okey, itu sahaja. Terima kasih dan jumpa lagi.